Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati Allah sekalian, yang barangkali berada di rumah ataupun berada di mana-mana dalam mendengar kuliah bulanan kita pada malam ini, untuk sama-sama kita mendengar akan ayat-ayat Quran dan sama-sama kita mendengar daripada hadis-hadis Nabi, supaya hati kita ini sentiasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah bulanan yang lepas, kita telah berbincang soal hibah dan wasiat dari segi perbezaan, dari segi pelaksanaan, dari segi matlamat dan sebagainya. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak menyentuh akan satu tajuk yang masih lagi berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, iaitu berkaitan dengan rukun pusaka. Baik. Bila kita sebut soal pusaka ini, iaitu harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematian beliau. Dan sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, pusaka ini terbentuk daripada 3 rukun. Apa dia rukunnya tuan-tuan dan puan? Rukun yang pertama adalah mestilah berlakunya kematian. Mesti berlaku kematian ini tuan-tuan dan puan, maksudnya adalah kematian ialah pemilik harta itu meninggal dunia. Sebagai contoh, ditakdirkan Allah Ta'ala Tuan Haji meninggal dunia. Tuan Haji ini meninggalkan sebuah rumah, maka kematian yang dikatakan ini adalah dimaksudkan dengan Tuan Haji, iaitu pemilik rumah tersebut telah meninggal dunia. Baik. Tanpa kematian, maka tiada perbincangan tentang harta pusaka. Sebab itu, bila kita nak katakan sesuatu harta pusaka itu wujud bila, ia wujud setelah berlakunya kematian. Sebab itu saya tak berapa nak setuju juga tuan-tuan dan puan, ada di kalangan kita yang memberi suatu nasihat ataupun memberikan suatu pesanan buat anak-anak mereka, iaitu bila mana ayah meninggal nanti, faraid nanti bahagi sama rata. Ini satu soalan. Kenapa? Sebab beliau mengatakan bila dia mati nanti faraid bahagi sama rata. Persoalan yang timbul, faraid hanya timbul selepas berlakunya kematian. Jadi mana mungkin kita mengarahkan orang yang bakal menerima harta pusaka kita, yang bakal mengambil bahagian faraid daripada harta-harta yang kita tinggalkan, kita dah bawa bahagi sama rata, sedangkan kematian belum wujud. Jadi bila kematian belum wujud, maka kiraan faraid pun tidak wujud. Jadi dalam kita berpesan ini pun kena hati-hati, takut tergelincir daripada maksud ataupun matlamat pusaka tersebut. Baik. Maka dalam bab berlakunya kematian ini tuan-tuan terbahagi kepada 2. Ditulis oleh penulis kitab ini terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah mati hakiki. Apa dimaksudkan dengan mati hakiki ni, Ustaz? Mati hakiki ini adalah merujuk kepada mati yang sebenar. Kematiannya disaksikan. Dia mati itu ada saksi yang melihat tentang kematiannya. Ada doktor yang mengesahkan bahawa dia ini mati, bukan pingsan. Dan jenazahnya dikebumikan. Kita dapat berita ahli keluarga kita meninggal dunia, maka kita pergi ziarah. Bila kita ziarah, kita lihat bahawa ada jenazah di depan kita. Baik, itu salah satu syarat di situ.
Kemudian kita lihat jenazah itu disembahyangkan, dikafan, disembahyangkan, kemudian dibawa ke tanah perkuburan, kemudian dikebumikan. Ini yang dikatakan sebagai mati hakiki. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, kematian ini yang dikatakan kematian hakiki ini adalah dibuktikan melalui apa? Melalui sijil kematian atau permit pengebumian jenazah tersebut. Habis itu Ustaz, bagaimana bagi orang yang mana tak tahu kematian ahli warisnya dah mati ataupun tidak? Di Malaysia tak susah. Maka kalau kita nak tahu ahli waris kita hidup ataupun mati, sebagai contoh, dia 2 tahun tidak berjumpa, tak tahu berada di mana, cari ahli keluarganya dia pun tidak tahu berada di mana. Maka kita ada satu agensi yang dinamakan sebagai Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi tuan-tuan dan puan boleh buat carian di Jabatan Pendaftaran Negara, buat cabutan adalah serta mahu membayar, dan kemudian cabutan tersebut dikeluarkan dan akan ditulis di situ sama ada hidup ataupun mati. Di situ boleh dibuat. Baik. Kemudian berlakunya kematian yang pertama adalah kematian hakiki. Yang kedua adalah kematian hukumi. Apa itu kematian hukumi, tuan-tuan dan puan? Kematian hukumi ini adalah kematian melalui perintah anggapan kematian. Iaitu anggapan kematian ini disahkan oleh mahkamah. Ikutlah mahkamah syariah pun ada, mahkamah sivil pun ada. Jadi dalam mahkamah ini, tuan-tuan dan puan, nak menganggapnya anggapan kematian itu, mahkamah syariah memerlukan suatu masa iaitu 4 tahun dari kehilangan orang tersebut. Kalau mahkamah sivil seingat saya 7 tahun. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara perlukan kepada perintah ini. Tak tahulah, kalau mereka perlu pada mahkamah syariah, maka jimatlah kita guna 4 tahun saja. Kalau mahkamah sivil, maka panjanglah sedikit sampai 7 tahun. Jadi anggapan kematian ini sebagai contoh hilang, MH370 hilang kan. Jadi bila hilang, kita tak tahu berada di mana, kita tak tahu hidup ataupun mati, maka pada ketika ini diperlukan kepada suatu perintah daripada mahkamah syariah untuk menentusahkan bahawasanya dia hidup ataupun mati. Maka kalau mahkamah tentukan bahawa dia ini adalah meninggal dunia, dia ini adalah mati disebabkan kehilangan dulu, maka barulah kita boleh menjalankan penyiasatan ahli waris yang ada, dan kemudian kita barulah boleh mohon sijil faraid, buat pertukaran nama, pembahagian faraid, pusaka dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya. Yang kedua adalah rukun pusaka yang kedua adalah wujudnya harta tersebut. Wujudnya harta ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditakrifkan harta pusaka ini iaitu segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada harta benda, hak kepunyaan, begitu juga apa yang termasuk di dalamnya miliknya setelah dia mati. Masa dia hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia beli rumah, dia beli kereta, dia beli itu, dia beli ini, kemudian mati. Bila mati tadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum daripada yang dia tutup mata itu, maka sebelum itu adalah semualah yang dikatakan sebagai harta si mati. Tak kiralah wang ringgit, tak kiralah harta alih, harta tidak alih, aset alih ataupun tidak alih, tanah yang bercagar, ataupun duit dalam bank, KWSP, SOKSO dan sebagainya, insurans dan sebagainya, kena lihat balik. Jadi harta atas miliknya. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang jadi masalahnya bagaimana ya? Jadi masalah kadang-kadang suami isteri ini bukan kata tak bagus, kadang-kadang okey. Jenis suami suka letak duit dia dalam akaun isteri. Jadi bila mana suami itu meninggal dunia, persoalannya bagaimanakah ahli waris lain nak membuktikan bahawasanya duit dalam akaun isteri itu adalah duit si mati.
Bila duit orang ada dalam akaun kita ni tuan-tuan banyak pula tu, payah nak mengaku tu duit orang, sebenarnya kita akan mengaku duit kita lah tuan-tuan perempuan. Ini hati-hati. Dia meletakkan duitnya dalam akaun seseorang. Sebab bila meletakkan akaun seseorang, dia kena buktikan lah. Tapi nak membuktikan ini, kalau yang tahunya ada si mati dan empunya akaun tadi, susahlah bagi ahli waris lain nak membuktikan bahawa duit tersebut adalah daripada duit si mati, bukan duit sepenuhnya milik pemegang akaun tersebut. Baik. Maka harta pusaka ini ialah semua harta peninggalan si mati, iaitu harta yang dimiliki seseorang semasa hayatnya dan berkekalan miliknya sehingga dia meninggal dunia. Kalaulah semasa hidup dia ada 1 juta, tapi selepas dia mati dia ada 50,000 sahaja, maka yang dikira hanyalah 50,000 itu sahaja. Sebab apa yang ditinggalkannya sahaja. Barangkali 1 juta tadi bayar itu, kalah itu, menang itu dan sebagainya, dia pun settle dan sebagainya, dia pun meninggal, hanya tinggal 50,000. Ahli waris lain kata bukan 1 juta ke? Tak. Sebab yang lain dia dah guna ataupun dia dah bayar itu, bayar ini dan sebagainya. Jadi dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bagi tahu bahawasanya harta yang ditinggalkan itu adalah harta yang berkekalan miliknya sehingga dia meninggal dunia. Baik. Iaitu semua harta yang dimiliki oleh si mati, sama ada hartanya kecil seperti pinggan mangkuk, ataupun jam tangan, ataupun barang kemas, atau yang besar seperti harta yang besar seperti kenderaan, rumah dan tanah. Ini pun hati-hati. Sebab bila disebut di sini seperti pinggan mangkuk, bila disebut sini, kalau kita katakan bahawasanya pakaian si mati, jangan kita nak cepat-cepat serah kepada rumah anak yatim, ataupun kita nak bakar pakaian si mati supaya tak ada memori di antara kita dan dia. Jangan. Sebab pakaian dia walaupun buruk tuan-tuan, itu adalah harta peninggalan dia. Ni macam saya ini, saya ada jubah ini saya beli murah saja tuan-tuan. Saya meninggal dunia sebagai contoh, maka jubah ini merupakan harta peninggalan saya, iaitu harta pusaka saya yang saya tinggalkan. Jadi harta ini pun walaupun sehelai jubah tuan-tuan, dia menjadi milik ahli waris si mati. Jadi kena beringat, bila mana ahli waris kita meninggal dunia, dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan pakaian dan sebagainya. Maka pakaian itu tuan-tuan dan puan-puan mesti diagihkan, mesti dibahagi secara faraid. Ataupun ahli waris kata nak pakai apa, bukan muat pun ustaz. Okay, kalau tak muat tak apa, pergi jual. Sebagai contoh, semua ahli waris setuju untuk jual pakaian tersebut, maka dibahagikan secara faraid. Berapa ramai dalam kes ini orang yang tertinggal, missing dalam bab ini, membahagikan pusaka. Yang dia ingat adalah membahagikan pusaka ini iaitu melibatkan benda-benda yang besar saja. Salah tuan-tuan dan puan-puan, sekecil-kecil sehinggalah ia ini dianggap sebagai harta pusaka. Jam tangan, pakaian dan sebagainya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan, harta yang dimiliki sememangnya harta itu kepunyaan si mati dan didaftarkan dengan namanya. Harta itu tidak termasuk hak si mati sekiranya si mati dilantik sebagai pemegang amanah, ataupun harta yang dipegang oleh si mati adalah pentadbir, atau harta yang dipinjam atau disewa. Ini pun satu hal juga tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dia ini sebagai pemegang amanah, dia ini sebagai pentadbir, ataupun dia ini meminjam duit seseorang, kena perhalusi akan status-status yang saya sebutkan tadi. Kalau dia sebagai pentadbir, maka tugasnya hanyalah untuk mengurus tadbir harta tersebut sahaja. Sebagai contoh, isteri ini sebagai pentadbir, ada anak meninggal, suami meninggalkan anak laki, perempuan dan dia seorang isteri. Maka sebagai pentadbir, dia kena keluarkan duit ke WSP tadi, maka dia kena bahagi mengikut faraid. Kalaulah bahagiannya si isteri bila mana meninggalnya suami berapa? 1/berapa? 1/4 ataupun 1/8. Kalau ada anak 1/8 contohnya, maka diambil 1/8 saja, lebih tadi kena bahagi ikut faraid pula kepada anak-anak.
si mati, anak-anak suami. Habis tu sebagai pentadbir takkan tak ada upah. Memang tak ada upah 1 sen pun tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagai pentadbir mesti uruskan harta tersebut dengan sebetul-betulnya. Jangan sebagai contoh, sebagai pentadbir ini dia ambil harta tersebut maka disimpan sepenuhnya, maka dia mengambil hak orang lain. Hukumnya ustaz, hukumnya adalah hak haram. Jadi siapa-siapa yang terlepas pandang dalam isu ini, maka kenalah bertaubat dan memberi semula hak kepada ahli waris yang lain. Sebab itu kita sebagai suami, sebagai isteri, kita letak pentadbir itu anak, pentadbir itu isteri ataupun suami. Sebelum kita letak nama dia, kita kena bagi tahu dia dulu, fahamkan dia dulu apa tugas pentadbir. Andai kata kita meninggal nanti, itu sepatutnya. Kenapa pihak KWSP membenarkan meletakkan pentadbir dan sebagainya? Tujuannya adalah untuk mempercepatkan urusan itu sahaja. Tak perlulah nak bawa ahli waris lain, perlu buat siasatan, tak payah. Itu sebabnya. Tapi bila mana kelonggaran itu dibuat untuk mempercepatkan, maka disalahguna, maka tanggunglah dosa tersebut. Kemudian berkekalan pemiliknya. Berkekalan pemiliknya ini adalah harta itu dimiliki oleh si mati sehingga akhir hayatnya. Ini termasuk harta yang dimiliki pada asalnya tetapi telah dihadiahkan, dihibahkan, ataupun dijual, ataupun diwakafkan, atau dilupuskan dengan apa cara sekalipun semasa hayatnya. Ini pun kena hati-hati. Kalau harta tersebut dah dihibahkan, maka menjadi pemilik penerima hibah itu. Ataupun harta ini telah diwakafkan pada pihak masjid, maka menjadi hak pihak masjid. Ini satu cerita tuan-tuan dan puan-puan, pernah berlaku. Seorang jemaah masjid mengadu pada saya. Sebab ada seorang jemaah ini sekarang ini masih hidup. Masa dia segar dulu, dia nak wakafkan tanah ni kepada pihak masjid. Namun begitu, on the way nak uruskan dokumentasi dan sebagainya, maka ditakdirkan Allah Ta'ala dia ni sakit teruk. Bila sakit teruk tuan-tuan dan puan-puan, jadi sampai ke tahap nyanyuk. Jadi pihak masjid ini bersegeralah untuk selesaikan kes ini. Maka bila sampai ke rumah tadi, tanya pada anak-anak dia, nak tanya pada ayah. Ayah pun nak cakap pun tak betul, dah nyanyuk, tak ingat. Maka anak kata, bila masa pula ayah saya nak wakaf pada pihak masjid? Tengok. Sedangkan si ayah itu nak wakaf pada pihak masjid untuk bekalannya di kubur dan di akhirat kelak. Sebab anak-anak dia dah beri dah harta masing-masing. Ini kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, ada anak tetapi kita mengharapkan anak ini sebagai aset ataupun harta, rupanya menjadi pemusnah bagi masa depan kita bila mana nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak wakaf, nak hibah, nak wasiat dan sebagainya, buat masa sihat. Pastikan buat transaksi-transaksi ini sampai selesai. Jangan duk main cakap mulut sahaja, kemudian menyampai ni cakap pada tu, cakap macam last sekali apa yang kita hajat pun tidak tercapai. Maka ini akan merugikan kita bila mana kita ada berhajat untuk membuat perkara-perkara yang saya katakan tadi tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seterusnya, bila kita bercakap soal rukun pusaka ini juga tuan-tuan dan puan-puan, maka rukun yang pertama kita dah bercakap, iaitu berlakunya kematian. Rukun yang kedua adalah wujudnya harta, dan rukun yang ketiga adalah wujudnya waris. Dalam isu wujudnya waris ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak nasihat kepada diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam keadaan kita tengah sihat ini, cuba balik nanti, cuba kira-kira dan cuba buat calculation sedikit.
Ditakdirkan Allah Ta'ala kalau kita meninggal, siapakah yang akan mewarisi harta kita? Kenapa kata begitu? Kita kena kenal dulu siapa dia ahli waris kita. Sebagai contoh, saya ini meninggal dunia, ahli waris saya siapa tinggal? Ya, agak-agak yang ada sekarang, Alhamdulillah, ibu saya, ayah saya, anak saya, lelaki 2 orang, isteri saya, adik-beradik saya. Kalau dibuat dalam perkiraan sistem faraid, ditakdirkan Allah Ta'ala saya meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan, yang bakal mewarisi harta pusaka saya siapa? Sudah tentulah isteri saya, mak saya, ayah saya, anak lelaki saya 2 orang. 5 orang ini akan mewarisi harta saya. Saya sebut daripada tadi adalah adik-beradik saya masih wujud. Adik-beradik saya tidak berhak untuk mendapat harta faraid yang bakal saya tinggalkan, harta pusaka yang bakal saya tinggalkan. Kenapa? Sebab saya ada anak lelaki dan saya masih lagi saya masih ada lagi seorang ayah. Maka ayah dan anak lelaki saya ini dia memahjubkan adik-beradik saya daripada mewarisi harta pusaka saya. Sebab itu kena tahu. Sebab keadaan kita ini berbeza-beza, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang dia berkahwin tetapi tak ada anak. Ada orang berkahwin, tuan-tuan dan puan-puan, meninggal pasangannya. Ada orang berkahwin yang mana dia berkahwin sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada anak lelaki, ada anak perempuan sahaja. Ada orang berkahwin tak ada anak, ambil anak angkat. Ada orang yang mana peluk Islam kemudian meninggal, tak sempat berkahwin. Jadi situasi-situasi kita ini sangat berbeza. Berbeza ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka percaturannya pun mesti berbeza. Mana boleh percaturan orang sama, tak sama. Sebagai contoh, saya punya percaturan begini-begini, orang lain yang tak ada anak begitu. Kan dia ada contoh-contoh, dia ada dia punya agenda-agendanya tersendiri. Tapi matlamatnya untuk kebajikan ahli waris semuanya. Jadi dalam melihat kepada ahli waris ini, saya cadangkan tuan-tuan dan puan, hari ini masing-masing ada telefon bimbit yang canggih, boleh buka Faraid USM. Ada sistem di situ, USM, University Sign Malaysia, USM, Faraid USM. Di situ nanti akan ada jadual, tuan-tuan dan puan. Dia akan tulis, dia akan buat satu kotak itu nama si mati dan IC si mati. Masukkanlah nama dengan IC tuan-tuan dan puan. Kemudian tuan-tuan dan puan boleh klik di situ, tuan-tuan dan puan meninggalkan siapa. Ayah klik ayah, ibu klik ibu, isteri klik isteri, anak-anak klik anak-anak. Jadi boleh buat di situ dan tekan butang di bawah kira. Dan bila mana tuan-tuan dan puan tekan butang kira, dia akan keluar satu jadual. Mak dapat berapa, ayah dapat berapa, adik-beradik dapat berapa. Kemudian kalau dia yang tuan-tuan klik tadi ni, dia tulis kosong-kosong, itu makna kata tak dapat, disebabkan dihalang oleh seseorang yang berada dalam ahli waris kita itu, tuan-tuan dan puan. Kena buat. Kenapa? Supaya kita lebih terarah dan tertumpu dalam mengagihkan ataupun dalam kita membuat satu perkiraan supaya harta kita ini ke mana tempatnya. Ada orang, tuan-tuan dan puan, masa muda dulu terlanjur, ada anak tidak sah taraf. Jadi dia kena tahu status anak tidak sah taraf itu. Anak tidak sah taraf ini, tuan-tuan dan puan, dia hanya boleh mewarisi sebelah ibu saja. Ayah tidak boleh mewarisi. Bukan sekadar tidak boleh mewarisi, tidak boleh mempusakai antara satu sama lain, apatah lagi untuk mewalikan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Jadi kena buat perkiraan dan cuba buat perancangan. Cuba gunakan aplikasi yang saya nyatakan tadi supaya tuan-tuan dan puan lebih terarah dan tuan-tuan dan puan lebih cantik dalam nak menguruskan harta pusaka tersebut. Ada orang tanya, minum air dulu tuan-tuan. Okay. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana dengan status anak susuan? Anak susuan ini, tuan-tuan dan puan, dia tidak boleh mewarisi harta pusaka kita walaupun 1 sen.
efek kepada anak susuan ini hanyalah dari sudut perkahwinan sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Perkahwinan dari segi aurat tak ada masalah lah dengan ahli keluarga tu, dia dah jadi biasa. Tapi kena tahu juga, kadang-kadang orang tersalah berapa kali kekenyangan, itu kena belajar balik. Apa yang dikatakan sebagai satu kali kekenyangan, digambarkan, para ulama mengatakan bahawasanya digambarkan suatu kali kekenyangan itu bila mana si anak itu meminum susu badan ibunya dan dia melepaskan puting susu ibunya, dan kemudian dia rehat dan tidur, itu satu kali kekenyangan. Maka kena buat berapa kali kekenyangan yang telah ditetapkan oleh syarak, dan mestilah 2 tahun ke bawah, jangan terlebih, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bila kita pergi pada rukun yang ketiga ini, adanya waris. Maka yang pertama sebab mewarisi, yang kedua syarat mewarisi, dan yang ketiga halangan mewarisi. Kita pergi pada yang pertama, sebab mewarisi. Sebab mewarisi ini, tuan-tuan dan puan, mewarisi dengan sebab perkahwinan. Saya berkahwin dengan isteri saya disebabkan perkahwinan, maka adanya anak saya. Dan yang kedua adalah mewarisi dengan sebab keturunan. Keturunannya bagaimana? Keturunan saya ada ibu, ayah, saya ada datuk dan nenek. Jadi bab keturunan itu dinamakan dalam sebab mewarisi. Yang kedua adalah mewarisi, sebab mewarisi. Baik. Dan yang kedua adalah syarat mewarisi. Jadi syarat mewarisi ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, kena lihat kita mewarisi ni sebab apa? Apa syarat-syaratnya? Dan yang ketiga, apa kehalangan daripada mewarisi? Halangan daripada mewarisi, kalau kita tahu, sebagai contoh, anak angkat, anak tidak sah taraf, ataupun anak susuan dan sebagainya. Jadi kena tahu perbezaan halangan, syarat dan sebab mewarisi. Sebab ketiga-tiga elemen ini sangat penting, tuan-tuan dan puan, dalam kita menentukan, dalam kita mengenal pasti mereka ini berhak ataupun tidak. Sebab itu, dalam kita melihat ahli waris kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, perlu diingat satu perkara. Ini ramai sangat orang yang terlepas pandang. Saya pun tak tahu, terlepas pandang ataupun tidak tahu, ataupun memang tak nak buat. Kalaulah dalam satu keluarga itu ada 5 beradik, tuan-tuan dan puan-puan, dan salah seorang yang meninggal dunia. Bila mana meninggal dunia, dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan anak-anak. Persoalan yang timbul, siapakah yang wajib menanggung nafkah anak-anak tersebut? Adakah isterinya? Yalah, kalau isterinya bekerja, bolehlah dia menampung. Tetapi pada dasarnya adalah akan kembali kepada ahli waris sebelah suaminya yang meninggal tadi. Siapa? Ayahnya. Ayahnya dia selalunya bila dah ada cucu ni, ayah pun pencen, dia pun tak apa nak ada, maka akan berpindah kepada adik-beradik lelaki yang lain. Persoalannya buat ataupun tidak. Adik-beradik lelaki yang lain pun kena tahu, kena faham, kena ambil tindakan, kena ambil action. Sebagai contoh, abang kita meninggalkan 2 orang anak. Cuba lihat anak-anaknya 1 bulan berapa pembelanjaan yang diperlukan. Sebagai contoh, 1 bulan diperlukan sebanyak 1,500 orang. Kita ada berapa orang adik-beradik? Kita ada 6. Dah seorang meninggal, tinggal 5. 5 adik-beradik, bahagilah 5 untuk 1,200 orang. 200 salur ke akaun kakak ipar kita tadi. Supaya apa? Supaya menjadi suatu kewajipan buat kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini pun nak menggambarkan bahawasanya, tuan-tuan dan puan, Islam itu adalah agama yang mana dia menjaga keseluruhan kebajikan penganut-penganut. Dari dalam kita melaksanakan tanggungjawab ini, kena fikir dan kena renung jauh-jauh.
yang kita hidup hari ini, adakah kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim? Macam kes tadi, bila mana abang kita meninggal dunia, anak-anaknya kita kena ambil action untuk kita tanggung nafkah anak-anak tersebut. Sebab apa? Sebab itu telah digariskan oleh syarak, kita wajib untuk menanggung nafkah anak-anak tersebut. Tidak boleh untuk kita buat tak tahu sahaja. Sampai bila Ustaz? Sampai age majority, iaitu umur 18 tahun. Anda kata dia sambung belajar, wajib sambung, wajib kita tanggung. Kalau yang perempuan dah berkahwin, maka hilanglah tanggungjawab kita. Bila ataupun mereka telah bekerja, maka hilanglah tanggungjawab kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah adik-beradik si mati buat perkara ini dan mengambil tanggungjawab ini, alangkah seronoknya kakak ipar dan anak saudara yang menerima nafkah itu setiap bulan. Kenapa? Sebab mereka ini rasa terjaga dan mereka ini rasa dipelihara dari sudut kebajikan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, amat malang sekali bila saya buat survey pada diri saya lah, yang saya duk tengok-tengok yang berlaku kematian, kemudian saya follow up tentang ahli waris, bagaimana terima ataupun tidak daripada adik-adik ipar, bapa ipar. Ramai yang mengatakan amat sedih tuan-tuan, mereka yang menanggung sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak menyeru kepada umat Islam yang berada di Malaysia ini, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mempelajari akan ilmu agama, cuba kita turun ke dasar dan kita cuba ingat balik dan cuba kita belajar tentang perkara-perkara yang basic. Sebagai contoh, yang fardu ain, fardu kifayah, cuba refresh balik. Barangkali kita tertinggal, tuan-tuan. Bukan apa, takut-takut kita ini duk kerja benda-benda yang besar, sedangkan yang kecil ini bercicir jatuh ke belakang, tuan-tuan. Kita tak nak tertinggal di belakang itu. Takut-takut, tuan-tuan dan puan-puan, takut-takut kita ini akan mendapat dosa di akhirat kelak. Kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi, untuk kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk pada malam ini iaitu rukun pusaka, nak menggambarkan kepada kita bahawasanya pusaka itu terbentuk bila mana yang pertama kita ulang balik adalah berlakunya kematian, wujudnya kematian tersebut. Yang kedua, adanya harta si mati yang ditinggalkan. Berapa banyak? Kena buat perkiraan daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Daripada dalam akaun bank, daripada ikutlah ke WSP, daripada pakaiannya, dari sudut kenderaannya, hartanya, alih tak alih dan sebagainya. Yang ketiga adalah mesti wujudnya ahli waris. Kalau bab berlaku kematian ni saya rasa tak ada masalah. Bab adanya harta ini tak ada masalah, cuma buat carian letihlah sikit, pejabat tanah turun naik dan sebagainya. Bab waris ini pada saya selalunya bermasalah sedikit. Kenapa? Sebab semasa mereka hidup, mereka tidak ambil tahu sangat berkaitan ahli waris yang mereka bakal tinggalkan. Jadi masalahlah sedikit. Kenapa? Kita takut-takut berlakunya pergaduhan. Cukup-cukuplah tuan-tuan dan puan-puan yang berlaku di luar sana, meninggal hari ini, 2 bulan lagi menuntut sana, balas sini, tak mahu tuan-tuan. Kita buat yang paling terbaik semasa hidup ini, apa yang kita nak. Dia kata aku mati nanti, aku nak rumah ini kepada dia, maka buatlah instrumen-instrumen yang ada dalam Islam. Adanya hibah, adanya wasiat dan sebagainya. Maka cuba belajar dan kita cuba buat transaksi yang paling terbaik. Kemudian bila mana meninggal nanti, cuba lihat pula bagaimana dari sudut pengurusannya. Jadi bab pengurusan ini pun perlu pakar. Sebab bila mana berlakunya kematian, tuan-tuan dan puan akan familiar dengan bahagian pusaka kecil pejabat tanah.
Kemudian tuan-tuan dan puan akan pergi pula ke mahkamah sivil, akan pergi pula ke mahkamah syariah, mohon CJ faraid dan sebagainya. Waktu inilah baru terkebir-kebir cari mana CJ mati, mana surat beranak. Lepas tu mahkamah pula nak bukti perkahwinan, pergi cari pula CJ kahwin, mana nak jumpa ustaz dah cukup. Ini masalah ni. Sebab itu dokumentasi ini penting. Kita bukan duduk zaman dulu dalam gua tu laptop, komputer pun tak ada. Hari ini semua kena ada dokumentasi. Sebab itu di kalangan kita ni tuan-tuan dan puan perlu ada fail khas. Macam saya buat khas dah adik. Saya beritahu dah dalam bilik, saya katakan fail warna hitam apa dia. Sebagai contoh kereta, motor. Fail warna merah apa dia, peribadi. Fail warna hijau rumah mana, tanah mana, di situ. Jadi lihat satu persatu, kan mudah tuan-tuan dan puan. Sebab kita ini tak tahu bila kita nak meninggal dunia. Ada orang mati mengejut, ada orang mati dengan kesakitan, ada orang mati dalam keadaan yang mana dia pun tak tahu kematian dia ini datang secara tiba-tiba, dan preparation pun dia tak buat apa-apa. Ini yang paling kita paling takut tuan-tuan dan puan. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi pada bulan hadapan, dan kita doakan tuan-tuan dan puan supaya PKP ini berakhir dengan sebaiknya, dan segala bala dan segala wabak yang menimpa pada negara kita ini akan beransur pulih, dan kita mendapat rahmat daripada Allah dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi